Baiklah, saya Muhammad Taqiyuddin bin Muhammad Azmi, nombor matrik 070096. Tajuk yang saya bawakan adalah sumber perundangan Islam. Sumber perundangan Islam. Perundangan dalam bahasa Inggerisnya disebut legislation, peraturan, perundangan dan perbuatan undang-undang untuk perlembagaan. Sesebuah peraturan merupakan undang-undang yang telah digubal oleh Badan Penggubal Undang-Undang. Antara tujuan undang-undang ini dibuat adalah untuk mengawal selia, memberi kuasa, menyediakan dana, mengharamkan, membenarkan dan sebagainya. Sebelum menjadi perundangan, ia juga dikenali sebagai rang undang-undang. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka pula, perundangan bermaksud suatu hubungan yang berkaitan atau berasaskan undang-undang dan juga menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya, termasuklah bidang kehakiman, sistem ekonomi dan politik yang menyeluruh. Sumber perundangan Islam merupakan sebuah sandaran kepada segala hukum Islam. Okey, sumber-sumber perundangan Islam ni dia terdapat pada zaman ini, terdapat 3 sumber perundangan Islam yang dijadikan sebagai panduan supaya selari dengan apa yang ditetapkan dan tidak bercanggah dengan Islam. Antara sumber-sumbernya ialah yang pertama, sumber perundangan pada zaman penubuhan dan pembentukan, iaitu Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi satu-satunya sumber ambilan dan rujukan utama pada zaman ini. Al-Quran bermaksud kalam Allah yang bermujizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di dalam bahasa Arab. Umat Islam pada zaman ini telah bersepakat bahawa wajib beramal dengan segala dalam isi Al-Quran. Allah tidak berfirman kecuali yang benar sahaja. Al-Quran juga diturunkan sebagai perlembagaan bagi manusia. Antara sebab-sebab mengapa Al-Quran ini dijadikan panduan, kerana ia mempunyai ayat-ayat yang diturunkan sempena menjawab soalan yang dikemukakan. Seterusnya, dia mempunyai penjelasan kepada sesuatu hukum tanpa didahului oleh sebarang peristiwa. Al-Quran juga telah diturunkan secara berperingkat dengan tujuan untuk mengukuhkan hati dan jiwa Rasulullah bagi memahami dan menjiwai ayat-ayat tersebut. Juga dengan tujuan memudahkan para sahabat mengingati, memahami dan beramal dengan hukum-hukum tersebut. Seterusnya, sumber yang kedua pada zaman ini adalah penubuhan Al-Sunnah. Sunnah membawa maksud apa yang disandarkan kepada Rasulullah, sama ada dalam bentuk perbuatan, perkataan, pengakuan, akhlak, sejarah hidup atau sifat semula jadi. Sunnah juga merupakan sumber kedua selepas Al-Quran. Cara Al-Sunnah menerangkan hukum, iaitu menjelaskan dan menegaskan hukum yang sudah sedia ada dalam Al-Quran. Sebagai contohnya, hadis yang bermaksud dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, iaitu rasuah, kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu telah mengetahui salahnya. Yang kedua, menjelaskan hukum yang kurang jelas di dalam Al-Quran. Yang ketiga pula, ia menjelaskan hukum yang masih belum diterangkan di dalam Al-Quran. Antaranya larangan untuk memadukan antara anak saudara dengan ibu saudara. Seterusnya, perkara berkaitan anak susuan, bahagian pusaka untuk nenek. Sumber ketiga ialah sumber perundangan ijtihad kepada Rasulullah. Rasulullah baginda pernah berijtihad berkaitan dengan pensyariatan hukum. Terdapat 2 bentuk Rasulullah berijtihad, iaitu dalam perkataan dan perbuatan. Ijtihad Rasulullah ia berkaitan dengan pensyariatan telah menjadi sumber kepada hukum syarak. Ijtihad Rasulullah terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, berkaitan penjelasan dan huraian tentang syariat Islam yang merangkumi hal-hal akidah, ibadah, akhlak, halal, haram dan penghakiman. Yang kedua, ijtihad Rasulullah di mana baginda adalah seorang pemimpin yang masyhur, di mana memerlukan keputusan yang tepat dalam pelbagai situasi. Yang ketiga, ijtihad yang telah dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dialami semasa hidup. Akhir sekali, yang keempat, sesetengah situasi atau sesuatu perkara yang khusus bagi Rasulullah tidak boleh diamalkan oleh umat Islam. Contohnya, baginda mewajibkan dirinya untuk solat malam dan mengahwini lebih dari 4 wanita. Para sahabat juga melakukan ijtihad. Para sahabat juga berijtihad kepada Rasulullah, sama ada di hadapan baginda
mahupun semasa baginda tiada. Rasulullah pula akan memberikan penegasan terhadap ijtihad tersebut. Selain itu, Rasulullah juga pernah melatih sahabat supaya berijtihad dalam beberapa peristiwa dengan tujuan baginda ingin melahirkan pelapis selepas kewafatan baginda. Namun, segala ijtihad daripada sahabat tidak sama sekali menjadi sumber perundangan di zaman Rasulullah. Secara kesimpulannya, sumber-sumber dalam perundangan Islam hanyalah berpandukan kepada 3 perkara yang telah dijelaskan tadi, iaitu Al-Quran, Al-Sunnah dan Ijtihad. Seterusnya, Al-Quran merupakan sumber terbesar yang telah menjawab segala persoalan di dalam Islam. Seterusnya, Al-Sunnah juga merupakan sumber kedua selepas Al-Quran, di mana ia hanya merujuk kepada perkataan, perbuatan dan takrir Rasulullah SAW. Akhir sekali, berpandukan kepada ijtihad Rasulullah, dan ada juga sahabat yang mengikuti ijtihad tersebut, tetapi segala ijtihad daripada sahabat tidak menjadi panduan kepada sumber perundangan. Dengan berpandukan kepada sumber-sumber tersebut, sistem perundangan pada zaman itu tidak akan terpesong dan lari jauh dari jalan yang sepatutnya. Hal ini adalah kerana segala isi panduan yang terkandung di dalam ketiga-tiga perkara ini, iaitu Al-Quran, As-Sunnah dan Ijtihad, telah merangkumi semua perkara dan persoalan yang sangat bertepatan dengan agama Islam. Kesannya, sistem perundangan ini akan menjadi stabil, adil dan juga tidak berlaku zalim. Sekian, terima kasih.